Hai Sobat BFers, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bang Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film bergenre drama aksi berjudul Vera Pandiapura yang dirilis tahun 2022. Di mana film ini menceritakan tentang seorang pemuda yatim piatu yang tiba-tiba membunuh calon mertuanya dan saudara dari calon mertuanya tersebut. Apakah alasan pemuda itu melakukan pembunuhan tersebut? Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Film ini diawali dengan adegan beberapa polisi yang sedang memeriksa sebuah TKP korban pembunuhan. Tapi di tempat rumah itu juga ada seorang ART yang juga menghilang saat kejadian. Itu sebabnya kejadian pembunuhan ini diketahui setelah ayah dari ART tersebut yang bernama Salomon mencari anaknya. Walau masyarakat sempat mencurigai anak dari Salomon yang membunuhnya, tapi Salomon meyakinkan kalau anaknya tak akan sampai berani berbuat hal tersebut. Dari hari ke hari, Salomon selalu mendatangi kantor polisi untuk menanyakan kabar keberadaan anaknya yang hilang. Tapi jawaban yang mengecewakan yang selalu Salomon dapatkan. Bahkan, polisi itu sampai bosan karena Salomon terus menanyakan kabar putrinya. Dan polisi itu pun malah mengusir Salomon pergi. Esok harinya, polisi mengadakan pertemuan khusus dari pemimpin dari dua desa yang mengalami pertikaian sejak lama. Di mana dendam ini berawal dari seorang pemimpin yang bernama Reddy mengalami kekalahan setelah beberapa kali memenangkan pemilihan. Karena kekalahan tersebut, Reddy merasa depresi hingga mati. Tapi anak Reddy yang bernama Rahina Sami malah menyalahkan kematian ayahnya karena kelompok Joti Murugan. Hingga Rahina Sami membantai seluruh orang yang mendukung Joti Murugan. Dan karena hal tersebut, Celadurai yang juga kerabat Joti merasa dendam pada Rahina Sami, di mana Rahina Sami juga telah membunuh putri Celadurai. Kelompok Celadurai sudah tidak mempercayai polisi, karena kasus pembunuhan ini sudah terjadi beberapa bulan yang lalu, tetapi polisi juga belum menetapkan tersangka seorang pun. Baron sir. Hey, wangda. Unga polis mela engal nambike illa. Courtla naangale opadichirom. Saat pulang ke rumah, Celadurai dan anaknya yang bernama Madurai mendapati rumah mereka telah berantakan, di mana baru saja kelompok Rahina Sami telah menculik dua orang anak buah Celadurai. Dan di tempat lain, Kati dan Veratan yang juga adik dari Rahina Sami akan melakukan suatu perbuatan kejam pada anak buah Celadurai yang telah mereka culik. Setelah puas menghabisi anak buah Celadurai, Rahina Sami mendapatkan telepon dari istrinya, di mana mereka mendapatkan kabar kalau putrinya sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Lalu, Rahina Sami pun mendatangi kampus dan menemui temannya, di mana gadis itu memberitahu kalau putri Rahina Sami akan melakukan kawin lari dengan seorang pemuda. Awa enga kalyana pannikka poraanu edavadhu theriyuma? Enakku theriyadu. Ini dia putri Rahina Sami yang bernama Venba dan kekasih yang dicintainya yang bernama Siva, seorang pemuda yatim piatu. Dan di saat mereka akan melangsungkan sebuah pernikahan, tiba-tiba Siva membatalkannya karena Siva menginginkan mendapatkan restu dari orang tua Venba walau nyawa taruhannya sekalipun. அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஆமா, உன் தலைய வெட்டிடுவாங்க. ஆனா உனக்கு எல்லாரும் இருந்தோம். ஏன் நம்ம வீட்டை விட்டு ஓடி வந்து கல்யாணம் பண்ணோம்? சொல்றத கேட்கவே மாட்டியா நீ? Saat Venba dan Siva menuju pulang, ada seseorang memberitahukan Rahina Sami kalau Venba pulang ke rumah membawa seorang pemuda. Mendengar hal tersebut, Rahina Sami langsung emosi dan mengajak kedua adiknya dan anak buahnya untuk membunuh pemuda itu saat dia tiba di rumah.
Hey. Saat tiba di rumah Venba, Siva dan temannya terlihat tegang karena melihat keluarga Venba yang terlihat sedang memegang senjata. Di sini, Siva mengatakan pada Rahinasami kalau dia belum menikahi putrinya, karena Siva merasa bersalah jika pernikahan mereka tidak mendapatkan restu dari orang tua Venba. சார் இன்னும் எங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கல. உங்க பொண்ணாவே கூட்டு வந்திருக்கேன் சார். நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமல் கல்யாணம் பண்ண போனது எங்கள் தப்பு தான் சார். Karena Venba adalah putri kesayangan Rahinasami dan juga Siva memulangkannya dalam keadaan belum menikahinya. Itu sebabnya kini hubungan mereka malah direstui Rahinasami. Tapi ada seorang adik tiri Rahinasami yang bernama Venkat yang tidak menyetujui keputusan kakaknya tersebut. Dan karena Venkat merasa kecewa, dia pun pergi meninggalkan tempat itu. என்ன பேசுறீங்க? நீங்க பாப்பா கூட்டு உள்ள போங்க. இந்த பயல நான் பாத்துக்கிறேன். என்ன மீறி இந்த பயலுக்கு எப்படி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறேன்னு பாத்துறேன். ஏய், உனக்கு இருக்குடா. Hey, போடா. Di malam hari, Venkat masih merasa kesal dengan Rahinasami. Lalu, Rahinasami menjelaskan kalau dia juga sangat membenci Siva. Tapi tak mungkin membunuh anak muda itu di depan anaknya sendiri saat itu. Itu sebabnya Rahinasami merencanakan akan membunuh Siva di sebuah kuil keluarga sebelum hari pernikahan. Dan kebetulan ada seorang teman Siva yang bernama Mark mendengar obrolan tersebut. கொலசாமி கோயில்ல வச்சு நாளைக்கு காலையில அவன் சாகணும். Setelahnya, Mark memberitahu Siva kalau calon mertuanya berniat membunuhnya. Tapi Siva tidak mempercayai ucapan temannya tersebut. Hingga perbincangan itu terhenti karena tiba-tiba Venba datang menemui Siva. லூசு போல வெண்பா சொன்னா வெங்காயம் சொன்னான்னு இருக்க. என் காலை தூக்கி என் மாமன் எவனையுமே நம்பாரா? நம்ம முன்னாடி எல்லாரும் நடிக்க. ஆமா. எதுக்கு என் கல்யாணத்தை நிப்பாட்ட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Menjelang hari pernikahan Venba dan Siva, Kati memberitahu Rahinasami kalau anak buah dari Celadurai akan datang dan membuat keributan. Ternyata, ini adalah sebuah rencana Rahinasami di mana dia akan membunuh Siva supaya orang-orang dari Celadurai yang disalahkannya. அவங்களுக்கு தகவல் சொன்னதே நான் தான்டா. வெளியே தூக்கி நெய்க்காரப்பட்டிக்காரங்க மேலே போகிற சண்டையில் கூட்டத்தில் அந்த சிவா பையில போட்டு தள்ளிட்டு அப்போதான் வெண்பாவுக்கு நம்ம மேலே சந்தேகம் வராது. Tibalah rombongan itu di sebuah kuil keluarga. Dan terlihat Madurai dan anak buahnya bersiap mengepung dan mulai menyerang kelompok Rahinasami. Dan terjadilah tawuran antar dua kelompok di tempat tersebut. Dan saat Siva lengah, ada Rahinasami di belakangnya yang bersiap menghabisi Siva. Tapi tiba-tiba, ada seseorang yang menikam Rahinasami dari belakang yang tak lain adalah Salomon. Setelah itu, kelompok Celadurai merayakan kemenangannya karena berhasil membunuh Rahinasami. Tapi, semua anak buah Celadurai tidak ada yang mengakui orang yang telah menghabisi Rahinasami. Lalu, Madurai memberitahu Celadurai kalau yang telah menghabisi Rahinasami bukan dari kelompoknya, melainkan Salomon, seorang penduduk biasa. Salomon pun menjelaskan alasan dia memiliki dendam kepada Rahinasami, karena Rahinasami adalah orang yang telah membunuh putrinya. Tapi, Celadurai mencurigai kalau Salomon bekerja sama dengan orang di dalam kelompok Rahinasami, yang ternyata pembunuhan Rahinasami telah direncanakan Siva, calon menantunya. Salomon pun tak mengetahui alasan Siva membunuh Rahinasami. Tapi yang pasti, Siva akan menghabisi saudara-saudara Rahinasami. Salomon pun menceritakan kisah perkenalannya dengan Siva, di mana saat itu dia selalu ke kantor polisi untuk menanyakan kabar putrinya. Tapi jawaban polisi selalu mengecewakannya. Hingga suatu hari, Salomon bertemu dengan Siva dan memberikan kalung putrinya pada Salomon, dan memberitahu Salomon kalau anak buah Rahinasami telah menghabisi putrinya. Sementara itu, Mark merasa penasaran dengan sosok Siva, karena dia melihat Siva membunuh Rahinasami. Tapi,
Sipa tidak menceritakan hal apapun pada Mark dan pergi begitu saja meninggalkannya. இன்னும் சாமியோட 3 தம்பிங்களோட தலை வேணும்டா. மழை வர மாதிரி இருக்கு. மொட்டை மலை துணி காய போட்டிருக்கேன், வா எடுக்கலாம். Lalu, ada seorang pendeta memberi kesaksian di mana dia melihat orang yang telah membunuh Rahina Sami. Pendeta itu mengatakan kalau dia dengan jelas melihat orang tersebut, tapi tidak mengenali sosok pria itu. Tapi jika dia melihatnya kembali, pendeta itu mengatakan pasti akan mengenalinya. Mendengar kesaksian pendeta, Mark langsung memberitahu Sipa kalau ada orang lain yang mengetahui pembunuhan Rahina Sami. Karena Sipa tidak menghiraukan peringatan Mark, dirinya pun menjadi kesal hingga hampir saja melempar sebuah bom rakitan yang sedang dibuat Sipa. என்னடா அது? நாட்டு வெடிகுண்டு. Saat sedang beribadah, seorang polisi memberitahu keberadaan Salomon pada Kati. Dan saat itu juga Venkat menyuruh orang-orangnya untuk memburu Salomon. Lalu, Sipa pun memberitahu Salomon kalau orang-orang Rahina Sami akan memburunya. Dan Salomon diminta untuk sementara bersembunyi. Dan sebelum mereka berangkat, mereka juga mengetahui kalau Venkat menyuruh Kati untuk menghabisi Sipa dan Mark setelah mereka menghabisi Salomon. அந்த சாலமனை போடும்போது இந்த சிவா பையலையும் சேர்த்து முடிச்சு. Di perjalanan, tanpa sengaja pendeta itu melihat sosok Sipa dan segera memberitahukan hal tersebut pada Venkat. Tapi sayangnya, ponsel Venkat tak terangkat. Tak berselang lama, akhirnya ponsel Venkat terhubung dengan pendeta itu. Di sini, pendeta itu langsung memberitahu Venkat kalau yang membunuh Rahina Sami adalah Siva, calon menantunya sendiri. தம்பி, உங்க அண்ணனை கொன்னது அவன்தான். யோ, நீ போடவையா, நான் கூப்பிடுறேன். Dan setelah selesai menghabisi semua kerabat Salomon, Faratan diberitahu Venkat kalau pembunuh Rahina Sami adalah Siva. Dan Sipa pun dibawa kembali ke rumah oleh Faratan. Saat di rumah, Venkat pun sudah menunggunya. Semua perempuan dan anak-anak diungsikan dari rumah itu. Dan saat Sipa bertemu dengan Venba, terlihat Venba merasa kesal setelah mengetahui kalau ayahnya telah dibunuh oleh Siva. வீட்ல இருக்க குழந்தைங்க பொம்பளைங்கள வீட்டுக்கு பின் வாசல். உண்மையா சொல்லு, யாருடா நீ? எதுக்கு என்ன லவ் பண்ற மாதிரி நடிச்ச? Tapi Sipa mengatakan pada Venba masih belum puas sebelum menghabisi ketiga pamannya tersebut. Dan alasan Sipa melakukan hal tersebut karena seseorang bernama Yasoda. Sipa pun menjelaskan pada Venba di mana dirinya berasal dari sebuah desa terpencil dan tertinggal yang hanya dimanfaatkan jika ada pemilihan suara. Tapi datanglah seorang bernama Yasoda, seorang aktivis sosial yang bekerja untuk membangun desa Siva. Dari situ Sipa mulai mengenal sosok Yasoda. Apapun urusan Yasoda di desa itu, Sipa selalu menemaninya. Dan karena puluhan tahun kepemimpinan Redi atau kakek dari Venba tidak memajukan desa Sipa, Yasoda pun memperkenalkan sosok baru pemimpin yang akan maju dalam pemilihan yang tak lain adalah Joti Murugan. Dan singkat ceritanya, Joti Murugan memenangkan pemilu tersebut, yang membuat Redi merasa depresi hingga mati. Dan seiringnya waktu, terlihat Yasoda juga menaruh hati pada Siva, hingga akhirnya teman-teman Siva mengejek Sipa karena tidak menjawab saat Yasoda ingin menikah dengannya. Dan sampai waktu sore hari, seperti biasa Sipa mengantarkan Yasoda sambil menunggu busnya, dan tibalah bus yang ditunggu Yasoda. Kebetulan di dalam bus itu juga Yasoda bertemu dengan seorang teman wanitanya. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba bus yang ditumpangi Yasoda dihadang oleh beberapa orang yang tak lain adalah Rahina Sami dan anak buahnya, di mana mereka berniat akan menghabisi Yasoda karena telah membantu memenangkan lawan politiknya. Dan karena teman Yasoda melihat kejadian itu, mereka pun mengincar gadis tersebut. Hingga akhirnya Rahina Sami menemukan gadis itu bersembunyi di rumah majikannya. Seketika anak buah Rahina Sami langsung membawa gadis itu, yang ternyata adalah anak dari Salomon, dan juga menghabisi majikan dari gadis tersebut. Tak sampai di situ, ternyata Yasoda diperkaos juga oleh ketiga paman Venba, atau adik-adik dari Rahina Sami, hingga mereka puas
mereka pun membunuhnya. Beberapa hari kemudian, Siva mengetahui kalau Yasoda mati terbunuh mengenaskan. Dan di sini kita baru ketahui ternyata Yasoda adalah adik dari Madurai atau putri Cheladurai yang dibunuh. Dan sejak saat itu, Siva memutuskan akan membalaskan dendam dari wanita yang dicintainya, Yasoda. Setelah mendengar penjelasan Siva, Venba pun ditarik keluar oleh kakaknya. Karena di rumah ini Siva akan dihabisi oleh ketiga paman Venba dan anak buahnya. Di luar, mereka semua sudah bersiap untuk menghabisi Siva, dan perkelahian tak seimbang pun terjadi. Dan saat Siva sekarat hampir dibunuhnya, tiba-tiba saja Cheladurai, Madurai, dan anak buahnya datang membantu Siva. Cheladurai dan Madurai pun kalah dalam pertarungan itu. Tapi saat itu juga Siva bangkit dan semakin menggila untuk menghabisi ketiga paman Venba tersebut. Setelah selesai, Cheladurai meminta senjata yang dipegang Siva, di mana Cheladurai yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan Siva, karena Siva telah membalaskan dendam keluarga mereka. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis gak pakai dosa. Lalu tekan tombol loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam, dan sampai jumpa lagi.